Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 1 bab 2, faktor dan gandaan. Okey, so dekat sini cikgu akan tunjuk 7 contoh mudah lah yang pelajar belajar dekat sekolah. Ni just pelajar recall balik je. Okey, apa yang pelajar pelajari dalam bab ni? Okey, so pelajar akan belajar faktor kat sini Ni faktor perdana, faktor sepunya terbesar FSTB. Lepas tu habis dah faktor, pergi gandaan sepunya terkecil. So kita ada faktor dan kita ada gandaan. Okey, kita pergi contoh yang mudah contoh yang cikgu ambil daripada textbook lah. Okey, untuk pelajar recall balik. Okey, contoh mudah yang pertama, tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36. So pelajar dah belajar sebelum ni Okey, macam mana kita nak tahu 12 ni adalah faktor bagi 36? So kita bahagi je senang 36 bahagi dengan 12. So dapat berapa jawapan dia? So dapat 3. Maksudnya dia boleh bahagi. Bila boleh bahagi, adakah 12 faktor bagi 36? Iyalah. Ya jawapan dia. Okey. Soalan B. 9 ialah faktor bagi 30 ataupun bukan. 9 ni faktor bagi 30 tak? So kita buat pembahagian. So 30 bahagi dengan 9. So 30 bahagi 9 boleh tak pelajar? Boleh tapi tidak tepat lah. Maksudnya dia ada baki. Okey, cikgu letak kalkulator sekejap. So jawapan dia tak tepat kalau kita tekan kalkulator kan. 30 bahagi dengan 9. So sama dengan 3.33. Jadi dia bukan lah. Okey. So kalau kita bahagi dapat 3.33. Jawapan tidak tepat. Tidak tepat maksudnya dia ada baki lah. Jadi 9 ni bukan faktor bagi 30. Okey. So pelajar dah belajar faktor Okey, kita pergi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni cikgu boleh explain senaraikan semua faktor bagi 18. Maksudnya berapa darab berapa dapat 18. So kita listkan semua sekali lah. Okey, listkan sifar berapa dapat 18. So kita buat 1 darab 18. So dapat 18 kan. Okey, dapat 18 Lagi apa lagi? 2 darab 9. So 18. Lagi 3 darab dengan 6. So 18. Ada lagi tak? 4 ada? Tak ada. 5 tak ada. 6 ada kan. 6 darab 3 lah. Kalau pelajar list macam ni, so kita ambil semua dekat sini kita ambil semua. Ni adalah faktor dia lah. 1, 2, 3 6, 9, 18. So kita list semua. 1, 2, 3 6, 9 dan 18. Okey, kita list daripada kecil ke besar lah. So kalau pelajar nak sambung 4 tak ada, 5 tak ada. So ada 6 darab 3. Lagi 7 tak ada, 8 tak ada, 9 darab 2. So kita ambil yang depan ni je kan. Nombor yang ada ni 6, 9 dan 18. Kalau dia nak list macam tu lah. Tapi dia just list macam ni senang. So 2 ni adalah pasangan dia lah. Faktor bagi 18. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana. Ni point dekat sini faktor perdana. Okey, bagi
84. So 84 ni boleh dibahagi dengan 2 kan. So 84 boleh dibahagi dengan 2. So kita akan dapat 42 Maksudnya boleh dibahagi. Okey, jadi jawapan dia tentukan sama ada nombor yang berikut faktor perdana bagi 84. Yalah. Maksudnya 2 ni 2 ialah faktor bagi faktor perdana faktor perdana bagi 84. Dia selesai macam tu. Sebab nombor perdana ni dia ada nombor yang boleh dibahagi dengan diri dia sendirilah. Nombor perdana kita ada contoh nombor perdana. Okey, 2, 3, 5, 7, 9 bukan sebab 9 boleh dibahagi dengan 3. Dia boleh bahagi dengan diri dia sendiri saja. 11, 13, 15 tak boleh sebab 15 boleh bahagi 3, 16 tak boleh, 17. So ni sambungan dia lah, sambungan dia Okey, kita tengok B. Tentukan sama ada nombor berikut faktor perdana bagi 84 atau bukan. Okey, so kita bahagilah, kita ambil kalkulator. Senang senang. 84 bahagi 3. 84 bahagi dengan 3. So dapat 28. So dekat sini yang ni A tadi. So B 84 bahagi dengan 3. So dia dapat 28. Dapat jawapan yang genap kan. Jadi 3 ialah faktor perdana. Senang faktor perdana bagi 84. Sebab apa? Sebab 3 ni adalah nombor perdana lah. Okey, yang C. Yang C ni special sikit. 84 bahagi dengan 5. So kita tekan kalkulator 84 bahagi dengan 5. So jawapan dia 16.8. Kita tak nak point maksudnya dia tak boleh dibahagi tepat lah. 84 bahagi dengan 5. So pelajar akan dapat jawapan dia tadi So kita dapat 16.8 16.8. Kita tak nak jawapan perpuluhan Jawapan perpuluhan ni bukan faktor lah. Okey, walaupun 5 ni nombor perdana, tapi 5 ni bukan faktor perdana bagi 5 ialah bukan faktor perdana. Faktor perdana bagi 84. Senang je. Contoh yang ketiga. Okey, kita pergi contoh yang keempat. Okey, senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Senang, kita tahu nombor perdana. Kita tekan kalkulator tekan kalkulator, senang. Boleh bahagi tak dengan nombor tu? Okey, paling mudah. Ada siap-siap kalkulator dekat sebelah, senang. Kita start dengan 2 72 bahagi dengan 2. So 36. Okey, maksudnya kita start dengan 2 So 2 darab dengan 36. So dapat 72. Okey, so kita sambung lagi. 72 boleh bahagi dengan 3 tak? Bahagi dengan 3. So boleh. Maksudnya 3 darab dengan 24 dapat 72. Ada lagi tak? Ada. Kita tekan kalkulator lagi. Okey, so ada lagi tak? Kalau kita tekan kalkulator, so sebenarnya dia banyak dia banyak. So sifir 72 pelajar kena tahulah. Okey, 2, kita ada 3, kita ada 4 pun ada, 5 tak ada, kita ada 6 kali 7, 6 kali 6 36, 6 kali 7 42, 6 ada, 7 ada. So sifir 8 pun ada, sifir 8 ada tak? 72 bahagi dengan 8. Tengok sikit, 72 bahagi dengan 8. So ada 9.
So 8 ada, 9 ada. So kita boleh listkan semua sampailah 72. 8, 9. So kita ada lagi 12. Kita ada lagi 18. Kita ada lagi 24. Kita ada lagi 36. Kita ada lagi 72. Ni hasil darab yang dapat 72 lah. Okey, cuma soalan dia nak semua faktor perdana. So nombor perdana sajalah pelajar. So nombor perdana kat sini ada tak nombor perdana? So kita ada apa? 2. Kita ada 3. Lagi kita ada 7 tu termasuk tak pelajar? So 7 ada ke 7 tak ada lah. Silap cikgu ni. 72 bahagi dengan 7. Tak dapat ni. So 7 ni bukan faktor bagi 72 lah. So nombor yang ada nombor ni saja So jawapan dia faktor perdana bagi 72. Faktor perdana bagi 72. So kita ada ialah 2 dan 3. So settle Okey, so contoh yang keempat, kita sambung contoh yang kelima. Okey, ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Pelajar ingat lagi tak? Pemfaktoran perdana. Okey, ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, yang paling mudah lah kita bahagilah. Okey, faktor perdana nombor perdana lah. So paling mudah kita buat kaedah pembahagian lah. 60. So bahagi dengan 2 dapat 30. So 30 bahagi 2 dapat 15. So sifir berapa dapat 15? Nombor perdana lah. Nombor perdana. So 3 kali ataupun 5 kali 3. So 15. Nampak So lagi kita ada lagi. So 5 ni kita letak terus kat sini Okey. Maksudnya 5 ni 5 bahagi 5 dapat 1. So 1 tak boleh dah. So jawapan dia ni adalah faktor dia lah. So 2, 3, 5. Tu kaedah yang paling mudah. Okey biasanya kalau kita buat 30 darab dengan 2 dapat 60. So 30 kat sini. 15 darab dengan 2 dapat 30. So sifir berapa dapat 15? So 5 kali 3 15. Okey, sifir berapa dapat 5? 1 darab 5. So kita ambil direct macam ni je. Okey, boleh faham Okey, so ni adalah faktor perdana. Dia ada satu kaedah lagi, kaedah pokok lah. So yang pelajar boleh tengok dekat buku teks. Kaedah pokok pun mudah Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-6. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, untuk faktor sepunya ni kita bahagi terus saja tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. So kita bahagi siap-siap So 24. So yang ni cikgu settle A bahagi dengan 6. So kita dapat 4 Okey, lepas tu 36 bahagi dengan 6. So kita dapat 6. So dia boleh dibahagi tepat lah. Maksudnya tiada baki. Bahagi tepat. Bila boleh dibahagi tepat, so jawapan dia tentukan sama ada 6. Jawapan dia ya lah. Jawapan dia ya. 6 faktor sepunya bagi 24 dan 36. Senang. Okey, kalau yang B,
4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. So 30 boleh tak dibahagi dengan 4? Dapat tepat tak? Rasanya tak ada sifir 4 ni. Tepat ni. So cikgu buat 30 bahagi dengan 4. So pelajar akan dapat 7.5 kat situ. So 7.5 ni tidak tepat Okey, kalau 40 dia boleh bahagi dengan 4. So kita dapat 10. 60 boleh bahagi dengan 4. 60 kita dapat 15. So jadi dia ada baki ni, ada baki. Jadi jawapan dia 4 bukan faktor sepunya bagi 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okey. So seterusnya kita tengok C ni lagi banyak lah. Okey, pelajar nak mudah, pelajar tekan kalkulator pun tak apa Okey, adakah 8 faktor sepunya bagi 16, 32? Okey, kita start dengan 16 dulu So 16 bahagi dengan 8, terdapat 2. Okey, 32 bahagi 8, kita dapat 4 Maksudnya 4 kali 8, 32. So 48 bahagi dengan 8. So kita tekan kalkulator lah. 48 bahagi dengan 8. So kita dapat 6. Maksudnya 6 kali 8, 48. Okey, seterusnya 72 dibahagi dengan 8. Tekan kalkulator juga kalau jumlah yang besar. 72 bahagi dengan 8. So kita dapat 9. So semua jawapan ni bahagi tepat. Okey, tepat. Maksudnya tak ada baki je. Jadi jawapan dia 8 ialah, so cikgu tulis jawapan So 8 ialah faktor sepunya. Faktor sepunya bukan faktor perdana Faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Okey, so kita settle contoh yang ke-6. So kita pergi contoh yang terakhir lah. Contoh yang ke-7. Okey, faktor sepunya bagi 24. Okey, senaraikan. Dia nak semua. So kita kena listkan dan kita kena cari satu-satu lah. Okey, bila kita nak cari satu-satu, kita kena list lah. Kalau 20. Okey, sifir berapa dapat 20? Pelajar boleh buat ataupun faktor dia dapat 20. So kita ada 1, kita ada 2, 3 ada tak? 3 tak ada, bukan 3 tak ada. So 4 ada, 5 ada, 6 ada tak? 6 darab berapa? 20 tak ada, 7 tak ada, 8 tak ada, 9 tak ada, 10 ada 10 darab 2. Okey, lepas tu 11 tak ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So ni faktor dia lah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Okey, so kita list yang kedua lah, 44. So 44 kita start dengan 1 lah, senang. 1, 2, 4 ada tak? 44 bagi 11 So 4 ada lah. So 5 tak ada, 6 tak ada, 6 ada tak? So 6, kalau 6 kita buat lah sifir 44 bahagi dengan 6. Dapat tak? So 6 bukan 6 bukan. So kita sambung lagi 7, 8, okey, 9, 10, 11. 11 boleh, 11 boleh, 22 boleh, 44
44. So pelajar kena mahir sifir lah, ni senang. Okey, kalau 56 sama juga, kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4 ada tak? So pelajar boleh tekan kalkulator. 1, 2, 3 tak termasuk rasanya ni. 3 sekejap. 56 bahagi dengan 3 56 bahagi dengan 3. So dapat tak? Dapat point. So bukan jawapan dia So bukan jawapan. So pelajar kena mahir sifir lah dekat sini, ataupun try and error So 1, 2, kita ada 4 sama dengan yang atas Lepas tu kita ada sifir berapa? 56, 7 dah 8 So 8. Lepas tu kita ada 14, kita ada 28 dan kita ada 56. Okey, nombor yang terakhir 64 lah. So 64 kita ada sama juga, 1, 2, 4. So sifir 8. Okey, lepas tu kita ada 16, kita ada 22, kita ada 64. So senaraikan semua faktor sepunya bagi nombor ni lah. Maksudnya nombor yang sama lah, nombor yang sama. Jadi faktor sepunya dia 1 ni sama kan, 1, 2, 4. Ada lagi tak sama? Tak ada. So jawapan dia 1, 2 dan 4. Mudah Okey. So senang kan? So yang paling penting sekali pelajar tahu faktor sepunya apa dia, faktor perdana apa dia. Okey, kita nak cari gandaan dia macam mana. So untuk part 1 untuk tajuk yang kedua ni, cikgu bahagi kepada 3 part jugalah. So cikgu settlekan part 1 dulu untuk rujukan pelajar. So pelajar boleh komen lah, pelajar boleh komen dekat bawah. So ada sebarang soalan, okey, boleh tanya, boleh snap dan tanya pada cikgu lah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan butang like tu. Okey, Assalamualaikum.